السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita sambung kitab Bidayatul Mujtahid yang disusun oleh Imam Ibn Rushdi pada malam ni, pada muka surat 144, iaitu berkenaan dengan berapa kali jumlah tepukan tangan ke tanah ketika kita bertayamum. Nak tepuk sekali ke, nak tepuk dua kali ke, nak tepuk berapa kali. Dan setiap anggota tayamum itu, adakah tepuk sekali untuk semua dua-dua anggota tayamum, ataupun setiap anggota tayamum dia ada bilangan tepukan dia yang tersendiri, yang masing-masing. Ini antara benda yang dibahaskan oleh para ulama'. Macam saya sebut kepada tuan-tuan di awal kuliah kita dahulu, ini adalah pengajian fiqh perbandingan supaya kita mengetahui perbezaan dan juga kenapa ulama berbeza pendapat. Baik, Imam Ibn Rushdi menyatakan bahawa para ulama berbeza pendapat tentang bilangan berapa kali yang perlu seseorang itu menepuk tangannya ke tanah ketika bertayamum. Dia kata ulama berbeza pendapat. Maka dia sebut dua dekat sini, kan? Dua dia sebut. Yang pertama dia kata di antaranya ada ulama yang berpendapat sekali tepuk saja. Sekali je tepuk. Tak perlu dua, tak perlu tiga, tak perlu beberapa kali. Sekali tepuk. Satu pihak lagi ada ulama yang kata dua kali tepuk. Kan? Dua kali tepuk. Dan yang kata dua kali tepuk ni pula terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama kata dua kali tepuk itu, maksud dua kali tepuk tu apa? Kan? Yang kumpulan pertama kata dua kali tepuk itu maksud dia satu tepuk untuk diusap pada muka dan satu lagi tepuk untuk usapan pada tangan. Itu maksud dua kali tepuk, kan? Satu untuk anggota yang pertama, muka, dan satu lagi tepuk untuk anggota yang kedua, iaitu tangan. Itu maksud dua kali tepuk. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Siapa yang kata dua kali tepuk? Jumhur, majoriti ulama. Dan jumhur ulama kata dua kali tepuk makna sekali tepuk untuk muka, sekali tepuk untuk tangan. Lepas tu dia kata jumhur ni apa dia? Siapa dia jumhur?
jumhur ini ialah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi lah kan. Kemudian ada satu lagi pendapat yang kata dua kali tepuk, maksud dua kali tepuk ialah satu anggota tu dua kali tepuk. Maksud dia dua kali tepuk untuk muka, dua kali tepuk untuk tangan. Jadi kalau tuan-tuan tengok kan, ada orang dia tepuk dua kali untuk muka dia, lepas tu dia tertepuk lagi dua kali untuk tangan dia, maka itu pendapat yang kedua dalam mazhab yang kedua tadi yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi. Ini perbezaan yang berlaku di kalangan para ulama fiqh berkenaan dengan bilangan tepuk. Baik, Imam Ibn Rushdi sebut kat sini, kenapa ulama berbeza pendapat? Dia kata ulama berbeza pendapat, dia kata sebab apa? Sebab ayat-ayat Quran yang menjelaskan perkara ini masih bersifat mujmal. Nanti kita cerita mujmal tu apa. Dia kata alasan dia kenapa ulama berbeza pendapat, dia kata sebab ayat Quran yang membicarakan tentang soal tayamum ini bersifat mujmal. Dan dahlah ayat Quran itu bersifat mujmal, dia kata hadis-hadis yang ada pula. Mujmal ni kalau bahasa mudahnya dia tak jelas lah. Itu bahasa mudah, dia tak jelas. Dan hadis yang ada pula yang kita harapkan untuk menjelaskan ketidakjelasan ayat Quran tentang perintah tayamum tadi, apa yang ada? Hadis-hadis yang ada pula saling kontradik, kan, saling berbeza, saling bertentangan di antara satu sama lain. Dua dah dia kata sebab. Yang pertama sebab ayat Quran yang perintah kita supaya kita tayamum tu, dia kata mujmal, tidak jelas. Yang kedua, dia kata sebab walaupun ada hadis yang cerita pasal tayamum, tapi hadis tu pula berbeza antara satu hadis dengan hadis yang lain. Lepas tu dia kata yang ketiga pula, kerana ada ulama dia kias tayamum ni kepada wuduk dalam pelbagai keadaan yang mana ulama semua ni tidak sepakat. Jadi bila kita kias kepada wuduk, yang tu yang timbul ada pihak, ada kumpulan yang berpendapat dengan mengambil kira bagaimana cara kita berwuduk, maka macam tu cara kita tayamum. Itu punca dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada ustaz mengajar ataupun ada di kalangan kita yang bertayamum dengan cara yang berbeza, maka dia berkemungkinan berada dalam lingkaran khilaf ulama yang kita cerita tadi. Maka dia kata, Imam Ibn Rushdi kata, ada pun yang jelaskan dalam hadis Ammar yang sahih, dia kata hanya satu usapan untuk wajah dan dua tapak tangan sekaligus. Dia kata sekali ya. Akan tetapi ada juga beberapa hadis yang menjelaskan dua kali sapu. Maka jumhur menguatkan hadis-hadis dua kali sapu tadi dengan menggunakan kias. Itu punca dia. Baik. Sekarang kita cerita kepada tuan-tuan sekalian, macam mana dalam hukum agama ni dia ada isu berkenaan dengan ayat-ayat mujmal. Kan, ayat-ayat mujmal, ayat yang tidak jelas, kan, sehingga menyebabkan berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Kita nak tengok dalam situasi yang macam mana, kan, ayat Quran ni dia turun dan kita dapati dia tu tidak jelas. Bila sebut mujmal, kan, mujmal ni apa maksud dia mujmal? Fil lughatil arabiyyah, sebab dia dalam bahasa Arab. Fil lughatil arabiyyah, mujmal ni dia daripada perkataan al-jaml, kan. Maksud dia percampuran, bercampur. Baik. Fil istilah, dari segi istilah, apa makna mujmal? Mujmal dari segi istilah, maksud dia satu-satu lafaz yang mempunyai dalalah yang lebih daripada satu. Yang mana bila lebih daripada satu, katalah dua,
antara dua ni tidak ada satu yang lebih di antara satu sama lain, sehingga menyebabkan dia samar-samar, menyebabkan dia tidak jelas. Macam tu. Mujmal juga bermaksud dia ada banyak makna, kan? Bila sebut perkataan tu, dia boleh jadi makna yang pertama, dia boleh jadi makna yang kedua. Itu mujmal. Baik. Tapi makna yang mana satu yang kita nak ambil tidak jelas. Itu mujmal, kan? Nak ambil yang mana satu tidak jelas, melainkan selepas kita teliti. Selepas kita teliti, kita buat kajian. Kita tu siapa? Mana kalau hukum fiqh ni, hukum agama ni, ulama lah. Para ulama buat kajian, para ulama teliti. Barulah kita dapat tahu, kan, apa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat mujmal. Baik. Contoh apa dia? Kalau selain daripada hak kita mengaji tadi, contohnya dalam bab wudu. Apa dia ayat mujmal berkenaan dengan wudu? Itu surah Maidah ayat yang ke-6. Allah Taala kata wamsahu biruusikum. Kan? Wamsahu biruusikum. Wamsahu ni apa? Wamsahu ni makna sapu. Allah Taala kata wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu. Sapu tu nak sapu banyak mana? Itu mujmal. Kan? Itu mujmal. Dapat kat budak-budak kita, dia tarik jambul je. Dia tarik jambul. Pasal apa? Dia mengaji kat sekolah, ustazah kata sekurang-kurangnya 3 helai rambut dia ambil, 3 helai dia tarik lagu tu. Kita kata dari segi fiqh memanglah dia nak kena hurai kalau minimum tu banyak mana. Tapi bukan suruh tarik jambul. Tarik jambul tu salah. Cara yang Nabi ajar bagaimana, itu yang kita nak tahu. Tapi dari segi perbincangan fiqh, dia kena bincang. Kalau sapu tu, kalau sikit yang macam mana yang masih dianggap sah. Tuan-tuan kena beza yang tu. Sebab tu kita tengok, kan, kita sapu semua, kan. Kita sapu semua. Jadi bila Quran kata wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu tu, nak tahu sapu tu sapu yang banyak mana. Sebab Quran kata sapu. Bila sapu, dia mujmal. Sebab apa mujmal? Dia tak jelas. Dia sapu banyak pun sapu, sapu sikit pun sapu. Maka itu masalah dia. Baik. Kemudian yang menjelaskan sapu tu macam mana, datanglah sunnah, kan? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat meriwayatkan apa yang mereka tengok, apa yang mereka lihat daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh, kan, yang kita kata mujmal. Baik. Satu lagi contoh apa dia, tuan-tuan? Satu lagi contoh yang kata salasata quru, kan, perempuan yang beriddah dengan 3 kali quru, kan, salasata quru. Ni siapa yang mengaji di universiti, dia mesti jumpa ayat ni ataupun perbahasan tentang ayat ni. Siapa yang mengaji di universiti, ambil syariah, dia akan jumpa. Kan, salasata quru. Salasata quru ni apa dia? Mazhab Syafi'i kata salasata quru makna 3 kali suci. Kan, 3 kali suci. Bila bercerai dengan suami, maka hakim syar'i kata kena beriddah dengan selama iddah, kan, selama iddah. Kena tengoklah iddah kita, iddah macam mana, iddah mengandung ke, iddah macam mana. Jadi kalau iddah kita 3 kali suci, kena 3 kali suci. 3 kali suci lama mana orang perempuan? Ni saja nak test malam ni orang perempuan. Ustaz, saya tak tahu, Ustaz, sebab saya tak pernah bercerai. Susah juga. Bukan nak tunggu bercerai. Takkan hang tak tahu suci berapa kali, kan? Tak payah tunggu bercerai. Kita tahu. Jadi 3 kali suci ni, tuan-tuan, dia tak sama antara satu individu dengan individu yang lain. Ada setengah orang perempuan tak sampai 2 bulan pun dah cukup, dah 3 kali suci. Sebulan lebih, dalam dekat 2 bulan dah 3 kali suci, kan? Ada orang perempuan dia lebih kurang 3 bulan pun ada. Dia tengoklah, kan, setiap individu tu dia tak sama. Tapi yang pentingnya salasata quru, 3 kali apa? Dalam mazhab Syafi'i kata salasata quru makna 3 kali suci.
Mazhab Hanafi kata kurut bukan suci. Dia kata itu adalah haid. Itu kesan atau implikasi apabila ayat Quran itu dia bersifat mujmal. Kan? Dia tak jelas. Jadi para ulama dia bahaslah yang jadi mujmal ni macam mana. Contohnya, sebab-sebab berlaku mujmal, kan? Jadi bila para ulama bila kita bincang dari segi usul fiqh, mereka pun menyenaraikan sebab-sebab berlaku mujmal. Contohnya dia kata al-ishtirak, kan? Dia ishtirak ni dia share, kan? Dia share. Satu perkataan tu makna tu dia ada macam-macam. Pada masa yang sama adamul qarinah, tidak ada qarinah yang menjelaskan benda tu maksud dia macam mana. Jadi ini antara problem bila kita nak faham sesuatu nas. Dia macam orang lelaki lah, suami. Bila bercakap dengan isteri dia, payah tuan-tuan. Bercakap dengan isteri, susah. Malam ni habis kuliah, jom kita pergi makan. Habis kuliah kita pergi makan. Suami pun tanya kat isteri dia, nak makan kat mana? Bawa family, bawa anak-anak semua. Bawa semua. Isteri kata, ikut abang. Ikut abang ni bahaya tuan-tuan. Dia boleh jadi bergaduh. Dia boleh jadi bergaduh. Ikut abang ni dia boleh jadi bergaduh. Kita bawa pergi kat Tom Yam. Abang ni Tom Yam seumur abang ni. Lah tadi kata ikut abang. Oh susah tuan-tuan. Tu orang kata bahasa bercakap. Kan? Kita kena tengok keadaan. Kita orang lelaki ni kita kena tahu. Walaupun isteri kata ikut abang, tapi kena kenal perangai isteri kita. Kan? Ada isteri kalau dia kata ikut abang sungguh. Bawalah pi mana dia ikut, dia tak ada masalah. Tom Yam ke, mamak ke, mana ke, dia pi western ke, dia tak kisah. Ada isteri macam tu. Ada isteri bila dia kata ikut abang tu maknanya dia nak marah kat kita, ada something dia nak marah tu. Jadi kita kena kenal lah, kan? Kita kena kenal. Macam saya dengan isteri saya, tuan-tuan sekalian, masalah juga. Kan? Dia tak suka nasi kandak ni, mana tahu. Tak suka nasi kandak. Anak saya pun tak suka nasi kandak. Saya okey nasi kandak ni. Satu hari lapar, pukul 3 belum lunch lagi, duk buat kerja semua, terlupa nak lunch. Pukul 3 perut rasa lemak, pasal apa? Perut rasa plek semacam, rasa nak makan. Dalam kepala kita ni tuan-tuan, kita tak adalah kedekut sangat nak beli nasi. Teringat dekat satu tempat tu, dekat highway tu, adalah nasi kandak satu, pi situ. Masa tu kita dilema tuan-tuan. Sebab kita suami yang baik. Kita dilema. Ni kedai nasi kandak. Pukul 3 petang. Nak beli sebungkus untuk kita saja ke nak beli semua untuk isteri dengan anak-anak sekali? Nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat macam mana? Kita tahu dah isteri dengan anak kita ni bawa pergi nasi kandak, siapa semua tak mau. Kalau kita betul benda tuan-tuan sekalian, kita beli sebungkus untuk kita, betul tak? Tapi fikir-fikir pula nanti kang balik-balik ada yang nak makan pula. Nak beli seorang sebungkus takut membazir buang, sebab tahu dah rumah tu saya seorang je makan nasi kandak. Ambil jalan tengah. Keluarga ada 6 orang, suami, saya, isteri seorang, setakat ni seorang lagi lah. Tak tahu. Suruh Pak Usuk, mana Pak Usuk pelari dah Pak Usuk. Anak 4 orang, 6 orang. Nak beli berapa bungkus? Saya duk fikir seorang-seorang beli 2 ialah ekstra. Nak beli banyak takut buang, beli 2. Jadi 3 bungkus lah semua. Saya 1, lepas 2 tu spare kut siapa-siapa nak. Tuan tahu apa berlaku? Tuan tahu apa berlaku? Sampai kat rumah baru letak bungkusan nasi kandak atas meja makan. Anak yang kat atas dia dalam bilik yang kita duk panggil suruh turun makan, dia tak dengar lah apa semua tu, baru letak. Dia buka pintu bilik, dia tanya apa benda, nasi apa sedap, dia kata. Dia dah bau dah nasi kandak tu dah masuk dalam bilik dia. Padahal kalau kita panggil dia turun makan lah, dia tak dengar lah apa semua, kita tahu lah urusan apa dia. Tapi letak je nasi kandak dalam rumah tu, dia semerbak dia punya bau. Pakat keluar daripada bilik, pakat turun kerumun meja tuan-tuan. Termasuk isteri saya, dia kata, sedap dia kata abang, sedap dia kata. Saya kata sudah. Ni nak marah ni. Saya kata gini, ada 3 bungkus. Bungkus ni hak ayah, jangan sampai kacau. Saya kata, jangan sampai kacau. Hari tu kata tak suka nasi kandak. Dia kata, dak ni lapak. Dia kata, lapak pula dah.
Saya kata hak 2 bungkus tu pandai-pandai lah, hampa 4 orang apa ni kongsi, ikutlah. Hak bungkus ni jangan kacau, ni ayah punya. Jadi nak faham tu tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita dengan manusia pun kan, kita dengan manusia yang depan kita, yang hidup sekali dengan kita, yang makan dengan kita, yang tidur dengan kita, suami isteri ni pun dari segi komunikasi kita tak faham. Kan? Sebab latar belakang yang berbeza, cara bercakap yang berbeza. Dia tak sama. Kita sebagai suami, bila isteri kata tak mau, tuan-tuan jangan betul benda sangat. Tak mau tu makna dia apa? Bila isteri kata tak mau, betul tak orang buat? Ni tak mau mengaku ni. Bila isteri kata tak mau, tuan-tuan kena interpret, tafsir 2 kemungkinan. Satu, dia kata tak mau, dia memang sungguh tak mau. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, bila isteri kata tak mau, maksud dia mau. Contoh yang saya cerita kuliah yang lalu kan. Kita kata kat isteri kita, jom pergi beli barang kemas. Dia kata tak mau. Tak mau barang kemas tu bohong. Dia tak mau mengaku lah. Kalau tuan-tuan beli sungguh, dia mesti senyum terima barang kemas tu. Ada lagu tu. Itu contoh mudah kan. Saja nak usik orang perempuan malam ni. Kan? Jadi kalau kita dengan manusia pun kan, kita dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan suami pun, dari segi komunikasi pun kita kena pandai. Kita kena cerdik kan. Tak boleh lurus sangat. Jadi apatah lagi kalau kalam yang ada dalam Quran kan, dia memerlukan ilmu kan, dia memerlukan ilmu, dia memerlukan kepada kecerdikan kan, dia kepada wisdom, hikmah untuk kita memahami apa dia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita mengaji usul fiqh kan, sebab tu kita mengaji kedudukan Quran macam mana kan, hujjiyah, sunnah macam mana. Itu semua itu akan kita pelajari bila kita mengaji usul fiqh. Baik. Contoh apa dia ulama bagi? Contoh mujmal. Kita nak kena tahulah kenapa dalam bab tayamum ni ulama boleh berbeza pendapat dari segi anggota tayamum, dari segi bilangan, sebab mujmal tadilah. Sebab mujmal. Maka mujmal ni dia bukan sahaja berlaku dalam tayamum, tapi dia juga berlaku dalam ibadat-ibadat lain dan juga dalam keterangan-keterangan lain yang ada dalam Quran. Contoh yang dibawa oleh para ulama ialah bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang al-haqqah. Kan? Apa dia al-haqqah? Jadi al-haqqah tu sendiri kita tak boleh nak faham kecuali ada keterangan lain yang bagi tahu al-haqqah tu maksud dia apa. Kan? Iaitu hari kiamat. Hari kiamat, surah yang ke-69, al-haqqah tadi. Jadi itu contoh kan, dia kena ada keterangan lain, sama ada dalam Quran tu sendiri ataupun dalam hadis Nabi yang bagi tahu kepada kita yang kata al-haqqah itu adalah kiamat. Jadi itu contoh kan. Jadi ada ketikanya mujmal itu kan, penjelasan itu ada di tempat lain kan. Ada ketikanya penjelasan itu tidak jelas. Maka bila tidak jelas, maka berlaku perbezaan pendapat kan di kalangan para ulama. Satu lagi contoh kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sallu kama raaitumuni usalli kan, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kita tak nampak Nabi sembahyang macam mana. Quran pun tuan-tuan, dia tak cerita detail cara sembahyang. Dalam Quran, contohnya surah Baqarah ayat 43, Allah Ta'ala kata wa aqimus salah kan, dirikanlah sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Quran tak ajar kat kita cara nak sembahyang. Tuan-tuan dah mengaji, dah berapa puluh tahun duk datang masjid, pergi kuliah, mengaji dengan ustaz-ustaz apa semua. Tuan tahu, tunjuk bukti ada dalam Quran surah mana, daripada surah yang pertama sampai surah yang ujung 114 surah ada tak satu surah ataupun satu ayat dalam Quran yang ajar, yang jelaskan kepada kita secara detail, secara terperinci cara sembahyang? Tak ada. Quran perintah kita sembahyang secara mujmal. Secara mujmal. Maka kita perlu tengok kepada hadis
Untuk kita tahu, bila kita tengok pada hadis, Nabi pun sebut sallu kama raaitumuni usalli. Hak tu pun tuan-tuan, walaupun tengok cara Nabi semayang, tetap berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh yang saya selalu sebutlah, bersedekah. Tuan-tuan boleh tengok, kita di Perlis ni ataupun kita di Mekah ni, musim haji orang pakai pergi kan. Masa kita kat Mekah, kita tengok cara orang semayang depan Kaabah kan. Ada yang letak dekat dada, ada yang letak bawah lagi. Kita tengok Sudais lagi bawah kan. Syuraim, imam-imam di Masjidil Haram lagi ke bawah. Jadi itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Walaupun Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, semayang, kamu kena semayang, kita semua kena semayang sebagaimana kita tengok dalam konteks kita hari ni, sebagaimana kita mengaji tentang Nabi semayang, macam mana hak kita tahu cara Nabi semayang. Itu pun masih lagi berlaku perbezaan pendapat kan. Tapi secara umumnya sama belakalah kan. Tak ada lagi berbeza pendapat. Maghrib 3 rakaat ada. Tuan-tuan pergi negara lain tengok semayang maghrib 4 rakaat, tak ada. Yang tu tak berlaku. Jadi secara umumnya sama kan, standard. Tuan-tuan pergi negara lain pun sujud semua sama kan, tak ada sujud cara lain. Rukuk semua sama, qiyam semua sama, Fatihah semua baca Fatihah. Kalau sebut Fatihah, semua Fatihah sama. Negara macam mana sekalipun, kalau baca Fatihah semua sama Fatihah dia. Quran semua sama Quran dia. Yang beza pun Syiah. Syiah tu dia terkeluar kan, yang tu cerita lain. Tapi bila sebut orang Islam, maka Quran dia sama. Yang kita baca dalam semayang tu semuanya Quran tu sama, tak ada Quran lain. Jadi secara keseluruhan dan secara umumnya semayang kita sama. Sebab sallu kama raaitumuni usalli. Cuma adalah sikit-sikit benda yang cabang-cabang, hak macam saya sebut tadi, yang sedikit berbeza. Itu sajalah kan. Yang tu saja yang sedikit berbeza. Hak lain tu secara umumnya adalah sama. Baik. So macam mana kita nak beramal bila benda ni kita berbeza, tuan-tuan sekalian? Maka mujmal tadi, tuan-tuan sekalian, ulama kata bahawa mujmal ni dia ada dalam Quran pun dia ada, dalam sunnah pun dia ada. Maka macam mana kita nak beramal? Maka ulama mengatakan bahawa hukum beramal dengan mujmal adalah ditangguhkan. Kita tak boleh beramal dengan mujmal selagi kita tak dapat tafsiran dan penjelasan tentang hak mujmal tadi. Macam semayang lah, perintah suruh semayang, kita belum belajar lagi cara semayang, kita semayang memandai-mandai ikut cara kita, boleh tak? Tak boleh. Itu hukum beramal dengan mujmal. Amalan dia ditangguhkan sehingga kita dapat penjelasan tentang mujmal tadi, cara nak beramal dia dengan cara yang betul. Tayammum, perintah suruh tayammum, boleh tak kita tayammum ikut pandai kita? Tak boleh kan. Kita kena belajar dulu, dapat penjelasan dulu, barulah kita beramal dengan tayammum. Sama macam semayang yang kita sebut tadi, ayat Quran sebut tentang semayang umum, berapa rakaat tak ada apa semua kan, cara rukuk, cara sujud, melainkan bila kita tengok cara Nabi semayang. Maka selagi kita tak dapat penjelasan, tak mengaji macam mana cara Nabi semayang, maka selagi itu kita tak boleh nak semayang. Jadi semua yang mujmal tadi ditangguhkan amalan dia sehingga kita dapat penjelasan dia, yang kita panggil mubayyan. Itu saya cara ringkas lah, supaya bila tuan-tuan dengar ataupun terjumpa perkataan mujmal dalam mana-mana kitab, tuan-tuan dah dapat dah gambaran sebagaimana yang kita mengaji pada malam ni. Baik. Kita sambung yang seterusnya, tuan-tuan sekalian. Itu masalah berkenaan dengan jumlah tepukan pada tanah ataupun pada debu dan seumpamanya. Kemudian Imam Ibn Rushdi dia bawa masalah yang ketiga dalam Bidayatul Mujtahid. Masalah dia apa? Masalah dia hukum berkenaan dengan sampainya tanah ataupun debu tadi keseluruhan anggota tayamum. Maksud sampai tanah ataupun debu tanah tadi ke seluruh anggota tayamum tu, maksud dia
macam mana, kadar dia macam mana. Dia kata Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama-ulama lain tentang maksud sampainya tanah ataupun debu keseluruhan anggota tayammum. Baik. Kena bagi sampai semua ke? Maka yang ni ulama berbeza pendapat. Tuan-tuan tengok. Kan, macam mana mereka berbeza pendapat dan macam mana kesan dia kepada kita. Kan, kesan dia kepada kita. Kata Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Dua orang ni, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata apa? Dia kata sampainya debu keseluruhan anggota wudu adalah tidak wajib. Sementara mazhab manakala Imam Syafi'i kata wajib. Imam Syafi'i kata wajib. Maka bila sapu muka tu dengan debu tanah, kena sapu, pastikan debu tanah tadi, tanah atau debu tadi kena semua. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian tangan, Imam Syafi'i kata apa tangan? Sampai siku kan? Hak kita mengaji dulu. Sampai siku. Maka kali ke Imam Syafi'i bila sampai siku, debu tanah tadi mesti sampai semua tu. Tangan tu daripada jari sampai siku. Kena sampai semua. Wajib dia kata. Manakala Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata tak wajib. Dia kata sapu je lah. Sebab perkataan dia sapu. Macam kita sapu dekat kepala. Ke tuan-tuan sapu dekat kepala macam mana? Bagi basah. Bagi ayat kena macam mandi wajib. Tak, bukan lagu tu. Sapu je lah. Jadi ayat tu kena dekat kepala kita. Kita tak kira lah dia kena banyak mana ke apa. Semua kita tak kira lah. Kita sapu. Kita bukan pergi kena gosok-gosok nak bagi air tu kena sampai dekat akar rambut, kulit, kepala. Dah, kita tak buat lagu tu. Itu mandi wajib. Jadi ada beza di situ. Sebab apa? Sebabnya ialah lafaz yang ada tadi dia boleh jadi pelbagai makna. Contoh yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi dalam surah Maidah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala kata famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ni perkataan di dalam bahasa Arab dan Quran bahasa Arab kan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, lepas tu minhu. Maksud dia apa? Kalau kita terjemah bahasa Melayu. Bila kita terjemah bahasa Melayu, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Sapu muka dan tangan kamu dengan tanah itu. Tuan-tuan faham macam mana? Faham macam mana? Maka dia kata, Imam Ibn Rushdi kata, perkataan minhu tu, min. Dia kata, lafaz min yang ada pada surah Maidah ayat yang ke-6 itu, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Tu apa maksud dia? Min kat situ dia kata kadang-kadang mengandungi makna sebahagian. Mengandungi makna sebahagian dan kadang-kadang ditujukan untuk membezakan jenis, kelompok, membezakan jenis. Dan dia kata kumpulan ulama yang kata min itu mempunyai makna sebahagian. Dia kata berpendapat wajib meratakan tanah ke seluruh anggota tayamum, sementara yang kata min itu berfungsi untuk membezakan antara jenis, dia kata tidak wajib. Maksud dia gini, tuan-tuan, kita sekarang ni nak faham min tu macam mana kan? Maka dia kata Imam Syafi'i memperkuatkan makna sebahagian dari sisi kias tayamum kepada wuduk. Dia kata Imam Syafi'i dia tengok kepada wuduk, tapi dia kata bertentangan dengan hadis Ammar yang sebelum ni, yang kita mengaji sebelum ni, kerana di dalamnya terdapat ungkapan kemudian kamu meniupkannya. Demikian pula berdalil dengan wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tembok. Maka perbezaan pendapat dalam masalah wajibnya tertib dalam tayamum dan wajibnya terus menerus mualat tu
adalah sama dengan perbezaan pendapat tentang masalah tersebut dalam wuduk, sebab perbezaan yang ada di sana sama dengan sebab-sebab perbezaan yang ada di sini. Dia kata sebab tu sama. Macam hak kita mengaji sebelum ni, dalam mazhab Syafi'i, bila kita ambil wuduk, mualat wajib ke tak wajib? Tertib lain, mualat lain. Kan? Tertib maksud dia tak boleh hak pertama jadi hak ujung. Kan? Tertib maksud dia tak boleh basuh kaki dulu. Itu jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan tukar yang tu tidak sah wuduk. Pipi basuh kaki dulu, tidak sah wuduk. Mazhab Hanafi, contohnya Imam Abu Hanifah, dia kata tertib tidak wajib. Tertib tidak wajib. Maka boleh basuh kaki dulu. Ada tak orang boleh nak try lagu tu? Nak tunjuk dia lebih sikit alim ni alim dah mengaji 4 mazhab ni. Mengaji kitab Bidayatul Mujtahid. Tujuan kita mengaji Bidayatul Mujtahid ni bukan nak belagak, nak tunjuk benda pelik dekat orang. Tujuannya kita nak mengaji, nak tahu, kita nak berlapang dada, nak ra'i perbezaan yang ada di kalangan kita. Pada masa yang sama kita nak cari hak mana yang paling sahih, yang mana yang dianggap paling benar di sisi para ulama. Kalau kita tak pandai nak beza semua, ambil hak jumhur pun boleh juga, senang. Dah kita tak pandai nak tengok, nak mengaji, tengok hak mana ramai-ramai lah, senang. Jadi dalam 4 mazhab, hak mana lebih ramai contohnya, boleh juga cara macam tu, sebab kita tak pandai. Kalau orang pandai, dia boleh guna ilmu dia untuk dia tengok hak mana lebih sahih ataupun hak mana lebih kuat yang diterjihkan oleh para ulama. Maka setiap orang ni tak sama, kan? Betul tak tuan-tuan? Setiap orang tak sama. Nak tahu kita sama tak sama, tengok masa mengaji dekat sekolah ha. Semua dapat markah sama. Alah, ada dapat markah 100, ada dapat markah kosong. Balik kat rumah, dia bubuh, dia tambah 9 kat depan, 90. Kena pula telinga dia ayah dia. Kan? Ada pasal apa? Tak sama. Ada orang dia tak pandai sebab dia mengaji macam mana pun memang tak masuk. Memang otak dia memang tak masuk. Kan? Ada orang dia bukan tak pandai, pasal dia pemalas ya. Time orang mengaji dia lari keluar daripada kelas. Lagu tu. Jadi setiap orang dia tak sama. Ada orang memang pandai daripada azali lagi pandai. Saya ingat beberapa orang saya kenal, tokoh-tokoh Islamic banking dalam negara kita ni, tak mau sebut nama lah. Masa mengaji UIA dulu tuan-tuan, bukan pergi kelas pun, kaki ponteng, tak mau sebut nama, sebab tu saya kata tak mau sebut nama. Kita ni hak pergi kelas, hak selalu pergi kelas, tak adalah dapat markah tinggi macam dia. Dia tak pergi kelas, tidur lah. Kita pergi kelas, dia duduk dan selimut lagi. Apa bila time exam dia dapat markah tinggi, kita dapat markah rendah. Kan? Pasal apa? Sebab dia cerdik. Baca sikit dia faham dah, dia ingat dah. Kita baca berulang kali tak berapa nak lekat. Kan? Jadi setiap orang ni dia tak sama. Setiap orang dia tak sama. Macam tuan-tuan pergi kursus haji. Kan? Kursus haji patut ada periksa. Katalah ada berapa puluh soalan. Baru je dengar tadi kan. Cikgu, ustaz yang sama, apa semua sama, soalan pun sama, duduk dalam dewan yang sama, tapi bila keluar markah sama tak? Tak sama. Kan? Pasal apa tak sama? Sebab kita tak sama, sebab kita berbeza. Kita ni berbeza. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, dalam bab agama pun macam tu. Walaupun kita ni disuruh mencari yang benar, yang sahih, apa semua, yang arjah, yang paling kuat, tapi kita ni bukan pandai. Jadi bagi orang hak tak pandai, baca Quran pun tak pandai, apa semua tak pandai, dia boleh ikutlah mana-mana imam, mana-mana mazhab. Dia nak ikut yang jumhur sebagai contoh. Itu lebih selamat. Ini majoriti ulama pegang kata macam ni, maka dia ikutlah. Kan? Majoriti ulama seperti itu. Sebab itu adalah ketetapan yang telah dibuat oleh majoriti ulama. Jadi tentang hal itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan nak sapu tu bagaimana. Baik, kemudiannya tuan-tuan sekalian, seterusnya sesuatu yang digunakan untuk bertayamum. Nak guna apa?
Sebelumnya mereka bersepakat bahawa tayamum boleh dilakukan dengan menggunakan debu yang suci, kan, tanah elok. Tetapi mereka berbeza pendapat. Kalau selain daripada tanah, boleh ke tak boleh? Sebelum ni kita dah ada sentuh sedikit. Baik. Contohnya batu, kan, pasir yang ada di tepi pantai semua tu, dinding, tembok, kan. Tuan-tuan pergi dekat RNR, air tak ada, kan, air tak ada. Kedah tutup air, Penang tak ada air. Contohnya. Ni duk bergaduh ke Kedah dengan Penang, kan. Kedah pergi tutup air, orang Penang habis tak ada air. Kan, pergi alamak, ambil dinding, boleh tak guna dinding sebagai debu? Ni benda yang dibincangkan oleh para ulama. Maka dia kata apa? Mengikut Imam Syafi'i, tayamum tidak boleh dilakukan kecuali dengan debu yang suci. Jadi dalam mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh guna hal lain. Tak boleh. Dinding ke, kapet, debu tebal macam mana sekalipun, tak boleh. Dia kena tanah, debu tanah, dia kata. Dia kena debu tanah. Manakala Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur, dia kata tayamum dapat dilakukan dengan apa sahaja yang ada pada bahagian atas tanah. Apa benda yang ada bahagian atas tanah, dia kata tak kira. Batu ke, batu kerikil tu ke, batu hak keras tu ke yang ada atas tanah, ataupun pasir, kan, tepi pantai tu, kan. Pasir kan dia ada debu juga. Ataupun kalau tuan-tuan tengok setengah-setengah tempat debu ya, kan, maka dia kata tak kira. Jadi kita mengetahui kepelbagaian pendapat ni, dia akan jadi mudah kepada kita bila kita berada dalam suasana yang kita tak ada pilihan. Ada ketikanya tuan-tuan kita tak ada pilihan. Jadi itu yang susah. Kalau kita ada pilihan tak apa, tapi dalam keadaan kita tak ada pilihan, saya pernah cerita sebelum ni dekat tuan-tuan, kan, ada orang nak masuk bilik Dewan Bedah. Doktor bagi dua pilihan. Ada dua ubat nak cucuk. Satu tu dia ambil daripada babi lah. Babi ni pun satu hal juga. Nak sebut pun malu, tapi kegunaan dia banyak. Satu lagi daripada lembu. Dia kata hak eloknya hak daripada babi ni. Hak lembu pun boleh juga, tapi dia kurang elok. Mana dari segi kadar penyembuhan tu dia lambat. Kita pun sebuah salah tu nak ambil hak mana? Kita masa sihat, tak apa ustaz, saya yang penting hak halal, babi-babi saya tak mau. Tu masa sihat. Masa sihat memanglah cakap, oi hebatlah, saya tak mau, saya beragama ni saya tak ada tolak ansur ustaz. Bila dah cakap ni, bila? Masa sihat. Masa boleh bawa kereta pergi Penang, makan nasi kandak kat Penang, boleh pergi Kuala Lumpur, boleh pergi Johor. Masa tu dia cakap lagu tu. Tapi masa duduk dalam ward, wire kat hidung ada, wire kat kemaluan ada, kan, duduk terlantar atas katil nak pergi bilik ayak pun tak boleh. Masa tu nak tanya tuan-tuan nak cakap apa? Masa sihat memang betul, saya pun kata gitu. Masa sihat saya benda haram saya tak mau. Tapi bila kita sakit tuan-tuan, bila kita sakit, bila kita dah tak ada pilihan, dah sakit ni, nak pergi ke toilet pun tak boleh. Masa tu ikutlah orang nak buat apa-apa, betul tak? Masa tu tuan-tuan, ikutlah orang nak buat apa pun, dah sakit. Masa sihat memanglah kita takkan nak pergi dekat hospital. Nak pergi buat apa kat hospital? Nak buka baju kita, takkan kita nak buka baju? Ada satu ustazah yang terkenal, apa ni saya tak mau sebut nama dia lah, ustazah yang terkenal dalam kuliah dia, saya duk tengok dalam YouTube. Dia kata, tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan kata saya ni seronok sebab terkenal, pergi mana-mana semua orang kenal, senang berurusan, orang lain beratuk berbaris queue panjang, ustazah boleh dapat layanan VIP. Itu satu bab. Kita ni tuan-tuan nak cemburu dekat orang, kena tengok keseluruhan, jangan tengok satu bab je. Kena tengok semua baru kita tahu. Ustazah tu kata apa? Dia kata dia ni dengan masalah jantungnya ada macam-macam masalah.
Bila nak pergi hospital, dia kata malulah, dia kata. Tak kiralah doktor lelaki ke, doktor perempuan ke, malu, dia kata. Walaupun sama-sama perempuan, nak buka aurat kita, kita orang terkenal, semua orang kenal kita, masuk-masuk hospital, oh ustazah, pakat-pakat kat tangan. Nak buat macam mana? Katalah saya sebagai contoh, saya tidaklah terkenal sangat, cuma adalah kadang-kadang pergi hospital orang kenal. Katalah nurse yang mai nak tarik apa wire kat kemaluan ke apa ke. Dia kata, ustaz, saya selalu tengok YouTube ustaz. Agak-agak tuan-tuan buat macam mana? Kalau saya tobat, saya tak mau baik bagi Hindu mai cukup. Contohlah kan, contoh. Jadi ustazah ni kata apa? Dia kata bukan senang. Dia kata tuan-tuan memanglah tuan-tuan kata saya ni seronok bila terkenal jadi selebriti, semua orang kenal. Bab tu betul. Tapi hidup atas dunia ni tuan-tuan, dia bukan syurga. Hidup atas dunia ni dia bukan syurga. Ada benda senang, ada tak benda susah? Ada. Allah Ta'ala tak bagi semua nikmat pada kita. Tuan-tuan duduk dia perleh, tuan-tuan seronok duduk dia perleh. Ada tuan-tuan dapat semua benda dia perleh ni? Tak. Noh, Kelantan. Kan? Ramai orang kalau boleh nak balik Kelantan. Sampai berebut guna kabel besar macam kabel optik lah, kabel apa saya tak tahu guna kabel. Pakat nak balik Kelantan. Tapi walaupun pakat nak balik Kelantan, ada banyak kesusahan. Saya kalau balik Kelantan, antara benda yang saya susah, air lah kan. Dia tak ada bekalan air bersih. Macam tuan-tuan di Perlis, di Penang, di Kedah. Air masih lagi pakai air yang dalam apa boring, telaga apa semua tu. Maka kualiti dia tidak sama macam air pipe. Tapi ramai je orang pakat berebut nak balik kerja di Kelantan, nak pencen di Kelantan. Tapi Allah Ta'ala dia tak bagi semua. Tuan-tuan habis pencen nak balik kampung. Betul tak? Ramai orang bila pencen nak balik kampung. Cuba tengok berapa ramai orang hak balik kampung lepas tu balik semula ke tempat dia kerja. Saya ada kawan dekat Penang. Dia duduk cerita. Dekat-dekat pencen dia duduk cerita, dia buat rumah banglo kat kampung apa semua nak balik Kelantan. Lepas tu lama apa tu saya tengok dia ada semula kat Penang. Saya kata hari tu bukan kata balik pencen kat Kelantan. Tak ada kawan ustaz. Dah puluhan tahun kerja di Penang. Walaupun ada harta pusaka dekat Kelantan, tapi kat Kelantan member tak ada. Tak ada geng. Geng hak time pagi-pagi tu nak makan roti canai, nak minum kopi tu, tertarik tu. Geng tak ada. Dia duduk dalam sebulan ke 2 bulan, dia tak tahan, dia balik semula ke Penang. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan hidup kita atas dunia ni kita tak akan dapat semua benda. Selagi nama dunia nikmat besar macam mana sekalipun, Allah Ta'ala takkan bagi nikmat itu 100%. Tuan-tuan tengoklah kehidupan orang yang kaya, orang yang pangkat tinggi, dia hebat macam mana sekalipun, harta dia banyak macam mana sekalipun, tetap ada benda yang Allah Ta'ala tarik daripada diri dia. Yang ada nikmat lengkap dan sempurna 100% hanyalah dalam syurga. Syurga aja tuan-tuan. Itu tempat yang kita akan berehat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.